Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar baharu, terutama pelajar semester 2 bagi sesi 2021-2022. Saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana anda berjaya memasuki keluarga baharu besar UTHM. Saya Muin Rahim selaku moderator anda pada slot kali ini. Selamat datang ke slot Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni PKKA UTHM. Slot ini bertujuan untuk menerangkan kepada anda apakah peranan PKKA di UTHM. Jadi, dengan ini saya memperkenalkan panel jemputan kita pada slot kali ini iaitu Profesor Madya Dr. Syarul Azmi Osman selaku Ketua Jabatan Kerjaya Pelajar bagi PKKA UTHM. Jadi, sebelum saya menyerahkan slot ini kepada panel jemputan kita, semua pelajar diharapkan untuk menyediakan nota dan pen kerana terdapat banyak informasi bakal dikongsikan pada slot kali ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Profesor Madya Dr. Syarul Azmi Osman. Dengan ini, majlis mempersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator kita hari ini iaitu saudara Abdul Muin kerana bertuklumus dalam menjayakan slot untuk Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni. So hari ini saya Dr. Syarul Azmi Osman mewakili Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni atau lebih dikenali sebagai PKKA. Alright, dahulunya dia dikenali sebagai CARE. So, kita dah rebranding kepada PKKA. So, lepas ni kalau you all dengar sebutan PKKA tu, you dah tahulah so kat mana nak dituju. So, alright, pertamanya saya ingin bertanyakanlah apa khabar semua. Adakah anda semua sihat? Dan saya sentiasa mendoakan anda berada dalam keadaan terbaik di saat kita berdepan dengan masalah pandemik COVID-19 ni. So, ada ataupun tidak ada, kita tak nak kena juga memastikan bahawa kita berada pada tahap yang terbaik lah kita punya kesihatan. So sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru. Alright, untuk sarjana muda semester 2 2021-2022. Selamat datang ke UTHM saya ucapkan. So izinkan saya untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan motivation quote ni. So ini saya suka gunakan kepada semua para pelajar saya. Alright. If you hiding from your fears, alright, you are hiding from new opportunity, and maybe it might be waiting for you. So jangan takut. Alright. So bila you masuk universiti, just go with the flow. Okay, you masuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, you kena ikut je flow dia, tetapi jangan you tidak merancang. Alright, itu penting. Sebab apa? Bila you masuk tahun 1, you dah start kena strategize. Macam mana nak strategize, mungkin you tak tahu dan sebagainya, you boleh follow ataupun boleh ikuti program yang dianjurkan oleh semua kelab, persatuan ataupun pusat tanggungjawab yang sentiasa menggambling usaha untuk membantu para pelajar anda semua di akhirnya nanti untuk memastikan anda semua berdaya saing dan sekaligus boleh dipasarkan ataupun boleh mendapat pekerjaan di peringkat industri. Okay, so saya sangat harapkan you imbau balik motivation code ni dan you lihat semula apa benda yang you boleh tambah baik dalam diri you. Right. So, tak kenal maka tak cinta. Allow me to introduce PKKA, Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni. So, untuk makluman semua, ini logo kita. Alright. Kita located di bahagian center UTHM, di bahagian hadapan tu nanti. So, during bila you datang nanti, you boleh kenal lah bahagian PKKA ni kat mana. Dia clearly ada signboard yang besar, job center tu nanti. Alright. So, ini sedikit sebanyak carta organisasi untuk PKKA sendiri. Alright, di mana kita mempunyai seorang pengarah dan 3 ketua jabatan. Di mana di dalam PKKA ini sendiri mempunyai jabatan kerjaya pelajar, jabatan latihan industri dan juga jabatan hubungan alumni. So, ketiga-tiga jabatan ini memainkan peranan yang sangat penting untuk you all.
Macam mana? Selepas ni kita akan terangkan lebih detail so that you guys semua faham PKK ini sebenarnya apa fungsinya dan apa aktiviti yang dijalankan dalam membantu anda semua untuk lebih berketerampilan dan lebih bersedia di akhirnya nanti you ready untuk bekerja. So sekarang ni kalau you all tengok pekerjaan sangat susah. So don't worry. Kita akan cuba bantu you all hari ini dan seterusnya sehingga you tamat pengajian. Okay. So ketua jabatan untuk tahun ini diuruskan oleh saya sendiri. Alright. Di mana di bawah saya mempunyai lebih kurang 4 kekuatan staff. Di mana dia akan bantu dalam memastikan you all semua ready. Ready in term of apa? Nanti kita akan terangkan. Okey, begitu juga dengan latar industri dan juga hubungan alumni. Latar industri ni nanti you all bila sampai tahun 3 nanti you all akan buat latar industri. So segala urusan tu nanti akan diuruskan di situ. So nanti saya akan terangkan lebih detail. So ini basically kita punya carta organisasi so that you all lebih aware lah, lebih faham dan lebih tahu lepas ni kat mana you nak tuju. Alright, mungkin you all tak kenal melalui carta organisasi ni. I show you, this one. Ini adalah antara kekuatan yang kita ada. Okay, so kita diketuai oleh pengarah kita. Okay, you boleh tengok bahagian kiri tu atas. Profesor Madya IR Dr. Muhammad Saufi bin Kamarudin. Right, dan di bawahnya 3 orang tu adalah ketua jabatan. Dan on the right top corner tu you tengok, okay, itu kita punya kekuatan penolong pendaftar. Dia ni akan membuat gerak kerja dan sebagainya dalam memastikan semua program yang kita jalankan berdaya saing serta berimpak tinggi khusus untuk anda semua. Alright, di mana lapisan yang kedua dan ketiga di sebelah kanan itu merupakan kami punya penggerak. Alright, staff yang sentiasa berusaha daripada masa ke semasa untuk membantu you all. Okay. So ini yang ini adalah bangunan kami. Okay, kalau you masuk UTHM bahagian center tu nanti pintu masuk utama you masuk, you akan nampak nanti tulisan sebesar-besar dunia tu. Alright, Job Center at UTHM. Ini bangunan kami. So just be our guest. Datang, dalam tu ada pelbagai kemudahan yang kami sediakan just untuk you all semua. So get in touch, get fun kat dalam tu dan nanti kita talk later berkenaan you punya career development di sana nanti. Alright, so this is our visi yang kita fikirkan yang terbaik untuk anda, which is visi kami adalah untuk menjadi pusat rujukan utama dalam aspek pembangunan pelajar, especially kerjaya. So apa benda persediaan yang you nak buat ke alam industri nanti tu, kita akan cuba bantu di sini. Begitu juga dengan selepas you bergraduan, you akan bergelar alumni, di mana hubungan you tidak akan putus. Okey, jangan ingat you habis belajar UTHM, you akan putus hubungan dengan UTHM, tidak. Dalam konteks ini, Jabatan Hubungan Alumni akan sentiasa berusaha untuk keep in touch with you guys so that nanti later kita ada banyak program yang memang khusus untuk alumni. Okey, kita akan develop your career juga selepas you bekerja. Lepas you kerja, you perlukan bantuan dan sebagainya, you boleh datang semula kepada kami. Alright, so misi kami juga adalah untuk menyediakan satu ekosistem persekitaran yang kondusif dalam menyokong you all punya career growth ni. Alright, pembangunan kerjaya. Dan juga kita akan bekerjasama dengan Jabatan Alumni untuk memastikan you all semua berada pada tahap yang terbaik, okey, melalui kerjasama di peringkat alumni. Alumni ramai, ada yang syarikat-syarikat yang berjaya. Okey, dan ada juga yang di peringkat swasta dan juga di peringkat kementerian, kita ada ramai alumni. So mereka sebenarnya sangat willing lah untuk membantu you all semua untuk develop you punya skill dan sebagainya. Alright, because of you all adalah pelapis kepada kita punya masa depan negara, insyaAllah. Alright, okey, kita pergi lebih detail. Ini adalah antara kekuatan kami di dalam Jabatan Latihan Industri, okay, di mana diketuai oleh TS Dr. Muhammad Farul, okay, dan dibantu oleh pendaftar Puan Nur Saliha Ali, dan juga kita juga ada 2 kekuatan tenaga kerja, iaitu Puan Zalia dan Encik Muhammad Amirul. So keempat-empat pegawai ini dia akan cuba berusaha untuk menyelesaikan you all punya masalah yang berkaitan dengan industri. So bila you
berada pada tahun 3 nanti, so you all akan berjumpa dengan mereka untuk you all mencari penempatan, okay, bagaimana permohonan, surat dan sebagainya, mereka akan tolong bantu. Okay, yang mana yang you all daripada diploma UTHM, mungkin you all dah quite familiar lah dengan mereka. Okay. Alright, so ini antara aktiviti ataupun fungsi yang mereka akan jalankan. Alright, yang pertamanya adalah tentunya adalah menguruskan pelaksanaan program latihan industri. Ini program wajib, program akademik. Nak tak nak, you kena jalankan juga latihan industri. Okey, selama mana bergantung kepada program yang you ambil, bergantung kepada fakulti. Sebagai contoh, kalau fakulti kejuruteraan, usually kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan mekanikal, mereka biasanya menjalankan latihan industri di tengah-tengah pengajian, iaitu pada tahun 3 semester 2 usually, ataupun semester 3 lah. So dekat sini kita akan cuba bantu you all untuk menguruskan selama 10 minggu. Itu yang wajib. Okay, tempoh latihan industri adalah 10 minggu, dan bagaimana kaedah pencarian company, syarikat, kaedah dokumentasi semua kita akan bantu di sini. Dan kita juga antara pusat yang menjadi penghubung di antara pelajar dan juga syarikat. Okey, di dalam Jabatan Latihan Industri ini juga kita sentiasa memastikan semua pelajar ini dibantu melalui wakil daripada setiap fakulti. So you jangan risau. Semua lapisan pihak akan cuba berusaha untuk membantu you all agar you all dapat melaksanakan subjek wajib itu latihan industri. Okey. So di sini juga saya terangkan juga berkenaan dengan Jabatan Hubungan Alumni, di mana mereka mempunyai dua kekuatan yang dipimpini oleh TS Dr. Faisal Sheikh Khalid, dan juga dibantu oleh dua staf yang sangat proaktif, okey, dalam memastikan semua alumni di luar sana, alumni UTHM terutamanya, mereka lebih committed dan mereka sangat suka dalam membantu you all semua pelajar. Okay, to make sure that you are ready nanti. So pelbagai program yang mereka buat dengan alumni, dan pelbagai juga program yang mereka mentoring untuk semua graduan-graduan yang baru. Sebagai contoh, katakan you all dah habis belajar, you dalam bidang kejuruteraan, so you all berdaftar dengan badan profesional. Alright, sebagai contoh BEM ataupun IEM. So seterusnya mereka akan berusaha juga untuk buat satu program yang dinamakan mentor-mentee, di mana mereka akan bantu you all sehingga you all dapat persijilan ataupun you all dapat pentaulian sebagai professional engineers, IR di hadapannya tu. So you boleh datang semula kepada kami. Kita memang sentiasa akan menggembling usaha untuk memastikan you all akan berterusan, kejayaan you all berterusan. So itu yang saya kata tadi, bila you habis saja belajar doesn't mean that you terputus dengan UTHM. So you are most welcome to datang semula kepada kami dan UTHM, dan kita sangat mengalukan you all datang, di mana mungkin bila you bekerja nanti you dah nampak ada sesuatu ataupun perkara yang you boleh tambah baik kepada universiti melalui syllabus yang kami ajar, mungkin tambah baik dan sebagainya. Hanya itu kami harapkan, supaya generasi pelapis you all di bawah tu nanti akan sentiasa kekal relevan mengikut aliran masa. Okey, ini antara yang saya terangkan tadilah. Mereka juga merancang dan melaksanakan pelbagai program khusus untuk jalinan alumni. Alright, dan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan endowment alumni. Okey, so yang ini of course kita akan sentiasa mewar-warkan information ataupun maklumat ini dalam media sosial rasmi PKKA. Alright. Okey, yang ini yang saya nak tekankan pada semua pelajar-pelajar baru. Right, Jabatan Kerjaya Pelajar is very important. Because of, kalau tadi latihan industri dia berada pada tahun 3 sahaja. Okey, manakala Jabatan Hubungan Alumni dia adalah graduan, pelajar tahun akhir yang akan bergelar graduan dan bekerja. Okey, manakala misi kami Jabatan Kerjaya Pelajar ni adalah untuk membantu you all develop you punya career profile ni bermula daripada tahun 1 ataupun lebih spesifik hari pertama you lapor diri di UTHM. Kita dah kena fikirkan dah apa kaedah ataupun intervensi yang terbaik untuk memastikan you all ready nanti bila nak bekerja di akhirnya pengajian tersebut. Okey, di mana saya sendiri sebagai ketua jabatan dan saya dibantu oleh 4 tenaga pakar
Alright, yang khas yang memang kita develop khusus untuk anda semua. Kita ada Puan Nur Salihah, alright, sebagai Career Development Program. So semua jenis-jenis program pembangunan kerjaya akan dikawaselia oleh Puan Salihah. Dan kita juga ada seorang career counselor yang iaitu Puan Nuraliza Mazlan. Ini kita khusus kita ambil khas Puan Liza ni daripada laluan sumber manusia HR. So dia memang daripada industri yang memang aktif dalam HR, kita ambil dia bawa masuk ke UTHM untuk memastikan you all faham dan macam mana kita nak strategize supaya you all perform di kacamata pegawai sumber manusia di industri. So pelbagai aktiviti yang mereka jalankan dan saya tugaskan Puan Nuraliza ni di bawah job center, di mana semua peluang-peluang pekerjaan, semua career talk daripada industri, semua interview session akan dikoordinasikan oleh Puan Liza. Dan juga kami bertiga ini dibantu oleh Puan Fadilah dan juga Encik Awaludin dalam merencanakan semua aktiviti agar berjalan dengan baik dan lancar. Alright. So ini antara aktiviti dan fungsi Jabatan Kerjaya Pelajar. Sebab kami ni dengan you all ni lama, which is daripada tahun 1 sampai tahun 4. So antara yang kami buat adalah khidmat nasihat kerjaya pelajar. So mungkin you all tak masuk universiti ni, UTHM especially, mungkin ada pelbagai laluan. Ada laluan pilihan pertama, ada pilihan ketiga, ada pilihan dan keempat dan seterusnya. So mungkin you tak mengenali lebih mendalam berkenaan karier yang you pilih, kerjaya yang you pilih. Sebagai contoh, katakanlah you ambil sebagai jurutera mechanical, for example. So, bila you jadi mechanical engineer ni, apa yang you boleh buat selepas you tamat pengajian? So, mungkin pelbagai persoalan yang berada di minda yang tidak terungkai. Okay, so just be our guest, datang, kita akan cuba facilitate untuk make sure that you all tahu you punya laluan. Okay, tidak semestinya you jadi jurutera mechanical ni you akan hanya membaik pulih mesin yang rosak. Tidak. Okay, dia ada banyak peluang yang ada. Kalau you pandai berbicara, you pandai teknikal, okay, mungkin you boleh jadi sebagai sales engineer, for example. Okay, yang itu mungkin akan memberikan satu pulangan yang baik untuk anda, di mana anda menempatkan diri anda pada laluan yang betul. Okey, yang itu yang kita nak. Kita juga menyediakan khidmat rundingan pembangunan kerjaya. Okey, kita akan bantu you pelbagai aktiviti dan juga latihan kerjaya. Yang ini kita akan buat setiap bulan, insya-Allah. Alright. So you jangan malu, jangan takut. Just join our program. Totally free. You jangan risau. Kita bawa speaker-speaker yang hebat. Kalau you all semua ada cadangan yang baik, so boleh maklum kepada kami, kita buat program bersama-sama untuk kebaikan bersama. Okey, di mana yang di akhirnya program intervensi kebolehpasan graduan ini adalah program yang khas, di mana kita mendapat dana dengan bekerjasama dengan semua universiti awam Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyediakan satu ruang dan peluang untuk pelajar yang terpilih mendapatkan persijilan profesional. Okey, so yang ini very special punya program. Okay, kalau you di luar nanti bila you nak ambil professional punya cert ni, usually you akan ambil masa yang lama. Sebagai contoh, mungkin 3 bulan, 6 bulan dan ada tempoh setahun untuk you completekan dia punya assignment dan assessment tersebut untuk you dapat professional certification. But melalui program ini, kita ada kerjasama khusus dengan industri yang menyediakan persediaan tersebut dan dia jadi lebih cepat, ringkas tanpa mengurangkan kualiti graduan tersebut. So ini penting. So hanya yang terpilih saja. So macam mana you all yang berminat, macam mana nak mohon, macam mana nak ikuti program intervensi, selalulah datang kepada PKKA. InsyaAllah kita akan sentiasa buat hebahan yang terbaik untuk anda. Okay, so kita lebih memfokuskanlah kepada program-program melibatkan pembangunan kerjaya. Okay. Alright. Apa yang dimasukkan dengan program pembangunan kerjaya? So kita rungkai sedikit. Alright, antaranya kita buat self-profiling. Seperti yang mana saya katakan tadi, ada yang tidak jelas. Ingatkan jadi mechanical engineer ni baik pulih mesin saja, tidak. So mungkin you boleh bahagian sales, mungkin you boleh bahagian technical, mungkin you bahagian safety dan sebagainya. So kat mana kekuatan anda semua, so anda kena tentukan melalui self-profiling ini. Kita akan tentukan di mana kekuatan yang sebenarnya diri anda tu berada.
Okey, anda yang tentukan sendiri. Kita hanya bantu assist saja. Okey, untuk merungkai. So once you dah dapat kat mana you berada tu, that's it. It's a game over. So meaning that what next is you have to penetrate more on you punya strength tersebut. Okay, baru you akan lahirkan satu strength ataupun quality dalam diri, dan di akhirnya nanti company akan lihat suatu talent yang ada dalam diri you tu, dan baru mudah untuk you dapatkan pekerjaan. Alright. Kita juga membantu you buat resume attacks. Okay, contoh yang kita tengok, rata-rata mahasiswa ataupun para pelajar yang bakal bergraduan ni, usually dia akan buat resume ni di akhir. Okay, di peringkat akhir, which is tahun 4 semester 2. Okay, dan nak habis dah ujung tu barulah mereka nak buat resume. Okay, sebenarnya pada dapatan kami, sorry to say, dia agak lambat. Okay, that's why kita mulakan pendekatan yang baru di mana kita buat program-program lebih awal. Contohnya macam program penerangan MHS kali ni, so kita akan buat lebih awal supaya you all dapat trigger. Okay, apa kekurangan yang berada pada mereka yang buat pada saat-saat akhir ni adalah resume mereka lebih jika di peringkat HR practitioner ni, dia akan tengok resume you macam skeleton, macam rangka, macam tak banyak information yang memenuhi kriteria industri. That's why ramai para graduan dia sukar untuk dapatkan pekerjaan. Sebab company tak nampak apa kelebihan you guys. So di sini kami buat resume attack program untuk make sure that you are ready enough. Apa benda requirement yang ada dalam resume tersebut ada dan sesuai dengan apa yang skill yang you ada. Kita jangan tipu. Kita tidak boleh tipu resume. Okay? So saya nak trigger you punya minda sedikit di mana you akan menghabiskan masa pengajian you sepanjang degree level ni, you akan ambil lebih kurang for example 4 tahun sebagai contoh. 4 tahun atau 3 tahun. Kita ambil 4 tahun lah. So dalam masa 4 tahun tu, you menyambung pengajian tu, nanti di akhirnya nanti you akan mohon pekerjaan. Betul? Right, good. So bila you mohon pekerjaan, okay, di industri, apa dokumen yang you perlu hantar kepada syarikat? Sudah tentunya adalah resume. Betul? Yang menerangkan segala rencam kehidupan you to make sure that industri ataupun company itu nampak wow dan industri akan ambil you. Okay? So, bayangkan selama 4 tahun ni you hantar resume kepada company tu within 5 minutes saja. You dah ready resume you, kata you nak buat resume, okay, ambil masa seminggu. Alright. Dalam seminggu tu you nak compile perjalanan you selama 4 tahun. Seminggu saja you ambil untuk compile. Masa 10 minit you akan hantar kepada industri. Okay. Dan industri terima dokumen resume you tu untuk dinilai selama kurang daripada 15 saat. You bayangkan 4 tahun pengajian, 15 saat saja tempoh masa untuk dia menilai kekuatan you all. So bayangkan. So that's why kita tekankan pada hari ini supaya you all aware dan please mulakan langkah kanan anda sebaik saja anda tamat program ni. Alright, kita juga buat program personal grooming. Kita akan bantu you macam mana nak dress pakaian dengan sebenar. Tak ada kod, tapi online macam mana kita nak buat? Ada cara dia. Alright, penggunaan baju, color baju pun penting. Alright, tie. Kenapa pakai tie tak boleh pakai tie hitam? Kenapa kena pakai tie biru? Ataupun kenapa kalau kita tengok Presiden Amerika ataupun Perdana Menteri kita bila dia buat satu program, ada kalanya pakai tie merah. Ada kalanya pakai tie biru. Kenapa? So untuk makluman, warna tersebut juga melambangkan identiti you all. Okay, so masa you nak pergi interview tu, pemilihan baju, pemilihan warna sangat penting. Itu ramai yang tidak ambil maklum. Okay, so itu penting dan kita akan slotkan di dalam program personal grooming ni nanti. Okay, kaedah mengikat tie pun kita akan ajar juga macam mana nak ikat tie dengan kemas dan sebagainya. Kita juga ada buat. Alright, so sampai to the extent kita ajar you all to make sure that you all ready enough untuk suit the company during the interview sessions.
Alright. Selain daripada itu, program juga kita teruskan dengan industrial networking. Kita akan panggil semua HR practitioner daripada company. Kita akan panggil CEO mereka. Kita akan panggil engineers mereka dalam bidang, okay, whatever bidang yang related dengan you guys. Even kalau you all cikgu, kita akan panggil juga experience cikgu kat luar datang bagi talk to make sure that you aware current situation di luar tu macam mana. Okay, to the extent that. And then kita juga buat career coach. Career coach ni is kita memang dah sediakan lah untuk membantu you all membuat pencerahan kekeliruan bidang pekerjaan you nanti. Okay, so katakanlah hari ni minat you lain, besok minat you lain, ataupun you ada satu macam kegusaran berkenaan dengan pilihan kerja yang you nak buat, just be our guest, datang, kita akan assign you memang certified punya career coach just for you. Right, to make sure that you dapat menjawab ataupun merungkai persoalan dalam minda you all. Okay. Dan seterusnya sebagai persiapan kita juga buat final draft resume. Yang ini kalau yang mana yang di akhirnya tu nanti you all boleh hantar you punya resume untuk kami ataupun network kami di belakang di peringkat industri. Okay, untuk review you punya resume dan kita akan tambah baik dan kita akan beri cadangan. Okay, dalam aspek yang semasa lah. So kalau katakan trend sekarang macam ni, okay, perlukan detail ini, itu, skill ini dan itu. So kita akan cuba bantu to make sure that your resume tu is ready. Okay. Yang mana yang dah siap resume awal-awal, don't worry. Kita ada resume bank. You boleh submit to us so that kita akan gunakan you punya resume tu untuk kami channelkan kepada syarikat-syarikat di bawah jaringan kami. Let's say ada kekosongan, mereka akan straight away call you all lah untuk dipanggil temu duga ataupun temu bual dan sebagainya. Okay, tak ready untuk interview, don't worry, kita sediakan mock interview. Okay, panel-panel je bukan sahaja daripada para pensyarah ataupun para jurulatih yang ada di dalam ni, kita juga invite daripada company luar. Okay, to make sure that you all ada pelbagai perspektif ataupun experience yang sebenar. Okay, just datang. So sebenarnya mock interview ni kan, ada je company kat luar dia willing nak buat mock interview. So sebenarnya dia punya title adalah mock interview. Tetapi bila dia lalui proses semua ni, sebenarnya dia memang dah nak ambil you all bekerja. Dia dah tak jadi mock interview dah. Dia sebenarnya dia jadi real interview. So, beruntunglah kalau you all yang mana yang join program dan di akhirnya dapat tawaran pekerjaan. Ada. Memang ada. Kita punya pengalaman memang ada. Alright, nama je mock dan nampak terlalu santai. Tetapi selepas habis program, pelajar tersebut terus diberi surat kira tawaran lah kalau selepas habis pengajian untuk sambung ke syarikat mereka. Selain daripada itu, kita juga buat program hiring me, hire me, career chit chat dan juga career fair. Alright. So, yang ini memang kita ni lah, kita khusus untuk anda untuk menambahkan pengalaman anda lah. So, ada perkongsian lah di peringkat industri. Okay. Dan kami juga sentiasa berusaha untuk memastikan peluang-peluang pekerjaan ini ada dan relevan, di mana kita sentiasa berganding bahu dengan agensi di luar untuk mengadakan career fair dan juga job advertisements khusus untuk anda semua. Okey, dan kita juga ada buat program di mana khusus untuk job platform training. Okay, sebagai contoh, you all nak mohon pekerjaan, katakanlah kita ambil website JobStreet, for example. So, kita juga ada buat job platform training di mana kita ajar you macam mana you nak isi maklumat di dalam JobStreet supaya maklumat tersebut adalah lengkap dan sekaligus industri di belakang JobStreet tu akan ambil you punya resume yang lengkap tersebut untuk diproses. Dan di akhirnya kita mengharapkan you all dapat peluang pekerjaan. Right, to the extent level kita buat dalam membantu you all punya career growth. Okay, as I mentioned, kita currently ada 18 career coach. Okay, kalau you segan nak datang ke PKKA untuk jumpa 3 orang career coach, you all boleh pilih sendiri mana-mana career coach yang ada di peringkat fakulti. Setiap fakulti kita sediakan 2 career coach yang terlatih. Okay, khusus untuk membantu dalam memberi
pencerahan kepada you all dalam merungkai persoalan you all tu mengenai laluan kerjaya. Okay, so jangan risau, jangan gusar, kita memang bagi peluang ataupun menyediakan perkhidmatan ini secara percuma kepada anda semua. Alright, so gunakanlah kami semua dalam memastikan laluan kerjaya you all is ready. Okay. So yang ini adalah di mana kita nak mewawarkan kepada anda bahawa kita telah tubuhnya Job Center at UTHM. Right, di mana ini adalah satu platform pusat informasi kerjaya atas talian. Okay? Dan juga you all boleh datang secara fizikal juga nanti later bila you dibenarkan masuk. So kita akan menyediakan pelbagai program khusus untuk anda melalui Job Center ini. Okay, so Job Center ni is a part of kita punya nilai PKKA. So kita just rebranding as a Job Center tu nanti. Alright. So far kita ada lebih kurang 134 majikan di mana ini kita akan cuba sentiasa berusaha untuk menambahkan bilangan majikan yang menawarkan peluang-peluang pekerjaan. Okay, so macam mana you nak tahu peluang-peluang sebagainya, kita sediakan channel media sosial rasmi untuk you all join. Salah satunya adalah Telegram, WhatsApp group, okay, dan juga Facebook. Okay, kalau you kata you perlukan Insta, you perlukan whatsoever, just let us know dan kita akan cuba penetrate ke arah tersebut for the sake of you guys dapat a good ataupun information yang terkini. Okay, so sebarang maklumat atau pertanyaan you all boleh call terus pada kita punya talian khas Job Center dan insyaAllah akan ada pegawai yang akan cuba membantu. So usually dalam waktu pejabat lah, janganlah call pukul 12 tengah malam, memang tak ada orang nak layan. Okay, so make sure that practice, gunakan bahasa yang baik dan mudah untuk kami faham supaya kami mudah untuk membuat respon ataupun tindak balas yang baik kepada anda. Okay. Sedikit perkara yang saya nak you all tahu berkenaan realiti graduan sekarang semasa. Kalau kita tengokkan dekat slide ini, saya petik slide ini adalah pada 27 Julai 2021 last year. Alright, di mana kita digemparkanlah dengan kebimbangan di mana tahap pengangguran yang tinggi. Adakah ini salah kerajaan yang tidak menyediakan peluang pekerjaan ataupun adakah disebabkan industri tidak mengambil pekerja baru ataupun adakah disebabkan anda sendiri yang tidak bersedia? Pelbagai faktor yang kita rencanakan, yang kita fikir, yang kita cuba untuk bantu you all. So antaranya adalah salah satunya kita tengok bahawa berlakunya pertindihan ataupun ketidak serasian you punya skill match tu dia tak balance. So apa yang you pelajari tidak sama dengan apa yang industri perlukan. So yang itu kita nak kena lihat semula. Itu nanti saya akan beri penekanan selepas ini. So untuk slide ini you tengok daripada tahun 2016 hingga tahun 2020 dan juga 2021. Untuk tahun 2020 ni kita tengok dia punya trend peningkatan mahasiswa ataupun graduan. So kat sini you tengok daripada 269,000 tu dia spike naik sehingga 305,000 graduan. So you bayangkan bila you bergraduan nanti 2025, 24-25. So berapa bilangan graduan yang akan berada di pasaran yang you kena bersaing dalam memastikan you all kekal relevan dan mendapatkan pekerjaan. Right? So ini antara yang dilaporkan oleh pihak LinkedIn. Kita tengok bahawa there is job opening terlalu banyak tetapi still lagi ada unemployed. So you tidak bekerja tu sangat tinggi. Kenapa? Because of skill mismatch. Company nak lain, you belajar lain. Contohnya you ready benda yang lain. Company nak you expert dalam satu bidang tapi you pergi ke arah gamers. So bidang yang tak kena. Kalau you betul-betul decide you nak jadi gamers, so dia ada laluan dia yang lain. Kita akan cuba bantu. Right? So ini antara senario yang berlaku as I mentioned tadi tu. You as a university melahirkan talent. So you all akan menjalani data industri dan seterusnya bergraduan. So apa yang you readiness ataupun apa knowledge yang you ada, skill set yang ada sepanjang you menjalankan pengajian di UTHM ni, adakah benar-benar memenuhi keperluan semasa di peringkat industri ataupun syarikat. Itu kita nak tengok.
That's why ini antara penting yang kita sangat tekankan. Alright. So, kenapa you all masuk UTHM? Adakah lepas ni you masuk UTHM, you akan mudah untuk dapat kerja? So, anda tertanya. So, jangan risau. Alhamdulillah, sepanjang 2019, 2020, 2021, Alhamdulillah kita mengekalkan kadar kebolehpasaran graduan yang sangat tinggi, iaitu melebihi 94%. Okay, you jangan risau because of kita dah rencanakan. Okay. So, kita juga telah mencadangkan pelbagai program dan juga laluan untuk you all bersedia. Okay. So, antaranya adalah, kita lihat sini, ini adalah cadangan yang kami cadangkan kepada anda. Right? Which is career roadmap. Di mana you akan bermula pada di bahagian bawah tu, 01 tu, start. So, you akan bermula di situ sebagai hari pertama. Tahun pertama pengajian. Dan you akan lalui sehingga pada tahun 2 di bahagian 02 dan 03, tahun 3 di bahagian 03, 04, okay, tahun 4, 04, 05. Itu dia punya kod dekat situ, laluan dia, dan di akhirnya 06 you adalah bergraduan. Ini cadangan yang kami utarakan, di mana pada tahun pertama apa you kena buat? Of course, you kena lebih aktif. Okay, macam mana you nak aktif? You kena berpersatuan, you kena join club, you kena join activity, rajin, you dapat merit kat situ. So once you join club, you join activity, any persatuan badan beruniform dan sebagainya, secara tidak langsung you akan dapat skill, you akan dapat value, you akan dapat you akan develop you punya personality. Ini penting. Ini yang tak boleh nak dibeli. Okay, industri akan tengok dekat sini. Okay, so masuk saja tahun 1, janganlah rasa malas dan sebagainya. Be active. Okay, ramai senior-senior you all ni memang sangat mencari talent yang baru untuk mereka groom you all. Okay, so kat sini. So you all boleh join any club. Macam mana you nak tahu? You boleh berhubung dengan pusat pembangunan pelajar, ataupun you boleh terus berhubung dengan pejabat akhir pelajar untuk tahu kelab-kelab mana yang ada, dan you boleh join. Okay. Alright. So, bila you berada pada tahun 1, tahun 2 nanti, please make sure that you improve your employability skill. Okay, apa employability skill adalah, ini antara 10 skill demand by industry. Okay, macam mana nak dapat? As I mentioned, you kena be active. Being active with club, persatuan dan sebagainya. So, secara tak langsung, you akan dapat all those skill yang tidak boleh dibeli dengan RM1 ataupun tidak boleh diterjemahkan dalam bentuk kelas. Okay. Alright, pada tahun 2 dan tahun 3 ini yang kita cadangkan. So, you start cari opportunity dengan industri, you start cari mana industri yang you minat dan seterusnya. For the sake of you nak dapatkan experience, okay, untuk pengalaman pekerjaan nanti. Ramai yang kata fresh grad ni tak ada pengalaman. Okay, sebenarnya pengalaman latar industri ni boleh membantu you all. Okay. Alright, tahun 3, tahun 4, this is the final stage di mana you dah kena start buat decision which laluan yang you nak buat. Okay, you have to develop your action plan and then act accordingly and then review you punya planning supaya you punya ultimate goal bekerja dengan syarikat idaman tu tercapai. Alright, sama juga dengan bila you berada tahun 4, ini memang final stage di mana you dah start blast your resume to make sure that once you habis just final exam, you dapat panggilan interview. Okay, ataupun sebelum tu. Ramai ada yang hebat sebelum tamat pengajian mereka dah dapat interview dah pun. Dan ada yang lagi hebat, tamat saja latihan industri, dia terus dapat offer letter untuk bekerja once dia tamat pengajian. Ada. Alright, itu bergantung pada you punya keupayaan diri. Okay. So, you decide. Okay, kat mana you berada sekarang. Adakah you seekor kucing sebagai contoh? Alright, yang masih takut-takut lagi. Alright, ataupun you sebenarnya seekor singa. Okay, yang memang dah good enough. Ataupun you memang dah, you adalah seekor kucing tapi berlagak sebagai seekor singa. Sebagai contoh. Okay, yang ini tepuk dada, tanya selera, tepuk dada, tanya diri anda. Anda berada di mana? Okay, so anda yang jawab persoalan ini, anda yang merungkai sendiri. Dan kalau you all perlukan bantuan, just be our guest. You just boleh datang, drop by kat PKK. InsyaAllah kita akan cuba bantu you all. So ini adalah
information yang you all boleh contact kami melalui website ataupun email, dan juga kita sediakan juga talian telefon untuk you all call directly untuk PM terus, dan juga kita ada Facebook channel. Alright. So, ini juga kita sediakan, you all boleh join untuk dapatkan latest informations. You all boleh googling ataupun klik this link, then you are straight away to PKKA at UTHM. Alright. So, nothing much dan yang boleh saya gambarkan pada you all. So, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada anda kerana telah terpilih untuk menyertai UTHM dalam membantu karier you di hadapan. So, kalau you ada sebarang persoalan, sebarang masalah, sebarang ingin merungkaikan permasalahan you all tu semua, you boleh datang, just be our guest, insyaAllah kita akan bantu you all. So, may this year bring a new happiness for you, alright, new goals, new achievement, new opportunity, and towards the end, you increase your graduate employability. Alright, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syarul Azmi Osman atas taklimat beliau sebentar tadi. Semoga taklimat sebentar tadi memberi sikit sebanyak manfaat kepada anda semua. Jadi, sebelum saya akhiri slot pada kali ini, jangan lupa subscribe di YouTube kami, MSS UTHM, dan follow di Instagram official kami @MSS_UTHM. Saya Muin Rahim, moderator anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.